Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 30 Jun bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. TH perjelas isu sempit sesak di Mina. Juga teknologi bantu permudah ibadah haji. Isu ruang sempit dan sesak di Mina bukan hanya dihadapi jemaah dari Malaysia tetapi turut melibatkan jemaah negara lain. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Syed Hamadah Syed Osman berkata, kesesakan berlaku kerana sempadan Arafah dan Mina telah ditetapkan oleh hukum dan tidak berubah dari dahulu walaupun jumlah jemaah saban tahun meningkat. Tambahnya, isu tersebut bukan perkara baru, malah jemaah juga telah dimaklumkan mengenai keadaan di Mina semasa kursus haji di tanah air dan ketika taklimat masyair oleh tabung haji. Pertamanya, saya ingin menegaskan atau menjelaskan bahawa ruang yang sempit di Mina dihadapi oleh semua jemaah haji dari negara-negara lain dan jemaah haji Malaysia tidak terkecuali, terutamanya semasa kuota penuh dan juga apabila ada kuota tambahan. Sempadan Arafah dan Mina adalah ditetapkan oleh hukum dan tidak berubah dari dahulu walaupun jumlah jemaah haji semakin meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan jumlah rakyat di sebuah negara. Selain itu, terdapat juga jemaah yang salah faham mengenai tilam yang disediakan di Mina, yang mana ia sepatutnya sebagai alas untuk dikongsi dan bukannya setiap orang satu tilam. Situasi satu tilam satu jemaah hanya terpakai ketika di Arafah. Syed Hamadah menjelaskan antara usaha tabung haji untuk memberikan keselesaan kepada jemaah ialah dengan memberikan sebahagian ruang pejabat dan penginapan petugas kepada jemaah haji. Jemaah juga dibenarkan berulang alik dari Mekah berdasarkan kesanggupan serta daya usaha mereka. Di samping itu, tabung haji juga telah meningkatkan nisbah nafar awal yang dahulunya hanya 10% kepada 50% tahun ini bagi mengatasi kesesakan di Mina. TH dalam pada itu menafikan dakwaan tidak bertindak atas rungutan dan aduan kerosakan penghawa dingin di kemah penginapan. Syed Hamadah berkata TH sentiasa berusaha memperbaiki perkhidmatan setiap tahun dan beliau bersyukur operasi haji tahun ini tidak berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah untuk Berita Al-Hijrah. Baik, usaha Arab Saudi meningkatkan dan menerapkan penggunaan teknologi saban tahun telah banyak mempermudahkan dan memenuhi keperluan jemaah agar lebih khusyuk, fokus dan selesa ketika mengerjakan ibadah haji. Naib Chancellor UCSI University, Datuk Profesor Dr. Insinyur Siti Hamisah Tafsir berkata, jika dibandingkan hari ini dengan awal tahun 2000, terdapat banyak peningkatan ketara dari segi infrastruktur, kualiti dan sistem perkhidmatan haji oleh Arab Saudi. Menerusi penulisan Datuk Dr. Siti Hamisah yang disiarkan di alhijrahnews.com, pada awal tahun 2000, perjalanan antara Muzdalifah ke Mina mengambil masa lebih dari 6 jam, tetapi kini hanya mengambil masa kurang dari 2 jam kerana sistem lebuh raya bertingkat yang canggih serta mencukupi dan ditambah pula dengan kemudahan kereta api yang kerap dan laju. Lebuh raya yang tersedia mempunyai lebih dari 2 lorong setiap hala dan dilengkapi dengan flyover yang melancarkan pergerakan setiap kenderaan. Bukan itu sahaja, ruang sekeliling Masjidil Haram juga sedang diperbesarkan untuk menampung peningkatan jemaah haji setiap tahun yang melebihi dari 160 negara. Pergerakan jemaah di dalam Masjidil Haram didapati berjalan lancar dengan sistem keselamatan dan kamera canggih digunakan bagi memastikan setiap jemaah dapat melaksanakan ibadah mereka dengan tawaduk. Bagi yang tidak mampu secara fizikal untuk tawaf dan seumpamanya, juga disediakan skuter elektrik untuk mereka. Di sekeliling Masjidil Haram juga menggunakan teknologi canggih seperti pembinaan terowong dan pembangunan bangunan tinggi bagi menampung peningkatan kapasiti jemaah untuk solat, tawaf dan sa'i. Teknologi drone turut digunakan di udara
untuk mengawal selia perjalanan trafik dan pejalan kaki. Ujar Datuk Dr. Siti Hamisah, sains dan teknologi tidak boleh dipisahkan dengan amal ibadat, terutamanya untuk mengupaya dan memudahkan ibadah ummah. Oleh itu, katanya, adalah penting untuk anak-anak bukan sahaja mendalami ilmu sains sosial atau agama sahaja, tetapi pada masa yang sama, mendalami ilmu sains yang bukan sahaja untuk kerjaya dan profesion, tetapi juga mampu untuk berbakti kepada ummah sejagat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan harapan agar Malaysia dan Arab Saudi mempertingkat dan mengukuhkan lagi hubungan dua hala serta perpaduan ummah. Harapan itu dizahirkan baginda ketika bertemu Putera Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Putera Muhammad bin Salman, pada satu majlis di Mina semalam. Majlis jamuan teh petang itu dianjurkan Putera Muhammad. Turut berangkat ke majlis itu Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah. Pada majlis yang berlangsung selama 1 jam itu, Seri Paduka Baginda telah berkenan bertukar pandangan bersama Putera Muhammad dalam pelbagai perkara termasuk hubungan dua hala yang terjalin dengan erat dan secara istimewa antara Malaysia dan Arab Saudi. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan ucapan tahniah atas persiapan rapi dan kejayaan Arab Saudi menerima 2 juta jemaah bagi musim haji tahun ini, iaitu jumlah terbesar semenjak COVID-19. Pertemuan berkenaan juga adalah merupakan manifestasi hubungan akrab antara kedua-dua negara. Cuti singkat menjadi antara faktor sebahagian warga kota memilih untuk menyambut Hari Raya Aidiladha di ibu negara. Ada juga yang memaklumkan mereka bimbang tersekat lama di dalam kesesakan lalu lintas dan lebih suka pulang ke kampung pada waktu bukan cuti umum. Menurut salah seorang orang awam yang ditemui, Abdul Kalam Izzat Abdul Jalil, dia berkata disebabkan faktor cuti pendek bagi sesetengah individu, ia menjadikan ramai orang termasuk dirinya sendiri memilih untuk beraya di bandar atas tuntutan kerja. Dia terpaksa lah kan kena ambil cuti kan. Tengoklah nasib, kalau dia dapat cuti boleh lah, kalau tak dapat susah jugalah. Kira dia kena tangguhkan lah. Perayaan satu hari untuk keluarga pun susah kan. Tapi nasib mereka macam kita apa boleh buat. Kerja pun penting. Pasal kerja tak ada, kita tak boleh raya. Betul tak? Yang tu penting juga, kita kena jaga jugalah kan. Dalam pada itu, ada yang lebih memilih menggunakan cuti untuk membawa keluarga berjalan-jalan dan membeli belah di ibu kota. Masa yang terluang dikatakan lebih berbaloi untuk digunakan bagi aktiviti keluarga berbanding terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Saya tak balik raya pasal cuti pendek. Lagi satu balik Kelantan kan. Jalan jam. Member balik 23 jam. 3 jam, 18 jam balik. Jadi rasa baik duduk di sinilah. Sementara itu, ada juga ibu bapa yang memilih beraya di rumah anak-anak di ibu negara kerana memahami perjalanan panjang yang terpaksa ditempuh jika pulang beraya di kampung selain tidak mendapat cuti yang lama. Sebenarnya saya dah 40 tahun kahwin. Anak saya semua dia pun dah kahwin. Rasa macam teringin. Kebetulan pun anak-anak tak bercuti sebenarnya. Maksudnya cuma cuti sehari kalau nak balik Muar tu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia memberi kerjasama termasuk disiasat oleh mana-mana pihak berkuasa sekiranya wujud dakwaan beliau terlibat dalam kes rasuah. Katanya sepanjang 7 bulan mentadbir negara tiada satu kepentingan pun yang dilakukannya untuk isteri serta anak-anaknya. Saya tuan lawan, tetap lawan. Untuk pertahankan prinsip ini. Kalau kata umumnya saya terlibat dalam kes rasuah ataupun guna wang, kayakan Azizah atau Nurizah anak-anak, itu boleh bawa. Tapi saya alhamdulillah syukur 7 bulan kuasa, satu kepentingan keluarga saya tak pertahankan. Tidak ada sama sekali. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata beliau tidak pernah berdendam dengan sesiapa serta mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat mana-mana individu yang terpalit dengan kes rasuah. Namun beliau menegaskan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pihak
termasuk menteri dan timbalan menteri sama ada dalam kerajaan perpaduan maupun bekas menteri yang terlibat dengan rasuah. Siapa buat lagi, saya tak begitu langsung. Saya bagi arahan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, Bank Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan Polis Diraja. Jalan tanggungjawab dengan tegas dan berani. Tak kira dia sama ada dia menteri dalam kerajaan perpaduan atau dia menteri dulu, hang sakau, hang jawab. Bukan tugas saya siasat, bukan tugas saya hukum. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis kenduri korban di Masjid Jami' An-Nur, Gua Perahu, seberang Perai Tengah siang tadi. Pengguna pengangkutan awam rata-ratanya menyambut baik keputusan kerajaan untuk tidak lagi mewajibkan pemakaian pelitup muka ketika menaiki pengangkutan awam bermula 5 Julai depan. Bagi orang awam, kelonggaran itu juga secara tidak langsung menunjukkan situasi COVID-19 di Malaysia semakin pulih dan terkawal. Wartawan Akilah Dahlan yang melakukan tinjauan ada butirannya. Tinjauan di stesen transit aliran ringan LRT Masjid Jami' hari ini mendapati orang ramai masih mematuhi arahan pemakaian pelitup muka kerana kelonggaran hanya bermula Rabu depan. Pengguna yang ditemui memaklumkan pengumuman semalam perkara gembira buat mereka kerana tidak lagi perlu bimbang jika terlupa membawa pelitup muka kerana telah semakin terbiasa tidak memakainya. Saya rasa senang lah sebab tak perlu cari-cari emas sebelum jalan. Jadi okeylah. Saya rasa mungkin risiko untuk COVID tu mungkin akan bertambah lagi tapi memudahkan masyarakat. Tapi saya rasa kalau sudah vaksin okeylah. Alhamdulillah, it is much better because kalau macam saya kan pakai mask tu saya rasa rimas lah. Tapi kalau untuk orang yang ada masalah macam flu apa, it's much better dia pakai mask lah untuk to control the virus tu kan. Bagaimanapun, terdapat pengguna yang bersetuju jika mereka yang berisiko kekal memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Ini kerana pengangkutan awam kebiasaannya sesak dan mudah berlaku jangkitan. Bagus sebenarnya sebab dah ada kebebasan kan orang nak pergi sana sini. Tapi yang tak bagusnya macam di tempat yang terlampau ramai sesak, elok pakai sebenarnya. Takut ada jangkitan ke, walaupun macam dah dibebaskan, tak ada jangkitan COVID lagi, tapi rasanya masih perlu juga. Tapi kalau macam tempat yang bertutup, eloklah pakai rasanya. Macam nak pergi taman-taman ke terbuka macam ni, tak payahlah kan. Selain pengangkutan awam, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa semalam turut mengumumkan pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan di fasiliti kesihatan bermula 5 Julai. Tempoh pengasingan kes disahkan COVID-19 pula dipendekkan daripada 7 kepada 5 hari dari onset gejala pertama, juga berkuat kuasa 5 Julai ini. Rata-rata pengguna menunjukkan reaksi yang positif kepada dasar yang baru diumumkan kerajaan baru-baru ini. Namun, ini bukanlah satu tiket untuk kita terus alpa dan selesa dalam fasa peralihan endemik ini. Laporan Akilah Dahlan, Berita Al-Hijrah. Tuntutan kumpulan Sulu untuk mendapatkan pampasan hampir 63 bilion ringgit melalui proses timantara disifatkan satu bentuk perang baru menggunakan elemen kewangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata kerajaan memberi jaminan akan melakukan gerakan secara agresif bagi mematikan tuntutan tidak masuk akal tersebut. Datuk Seri Azalina juga berkata Malaysia akan bertindak ofensif dan tidak menolak kemungkinan untuk menyaman kumpulan terbabit susulan kos yang ditanggung negara sangat tinggi berikutan tindakan undang-undang yang dikemukakan mereka. Sehingga Februari lepas, kerajaan dilaporkan membelanjakan 31 juta ringgit bagi kos perundangan terhadap 8 rakyat Filipina yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu untuk mendapatkan Sabah dalam tempoh 4 tahun.
Kos itu termasuk bayaran perkhidmatan peguam antarabangsa, prosiding mahkamah, terjemahan, penyelidikan sejarah dan perundangan. Itu saya membuat kesimpulan bahawa kita kena matikan segala gerakan yang dilakukan oleh mereka daripada aspek funding, daripada aspek claimant. Jadi dalam claimant ni pun kita akan membuatkan satu legal opinion di segi kajian sama ada kerajaan bersetuju, apa tindakan perlu kita buat kepada mereka, sama ada perlu kita saman untuk kerugian yang kita hadapi dan sebagainya. That is why I'm saying I agree the fight is not over. But for Malaysia, we fight fairly. Dalam pada itu, Datuk Seri Zalina berkata pihaknya akan membentuk sebuah akta immunity yang dibentangkan di Parlimen Oktober ini bagi melindungi negara jika terdapat tuntutan oleh pihak asing. Datuk Seri Zalina berkata demikian pada sidang media kes Malaysia Sulu di Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia di Ibu Negara. Pertubuhan Akademi Al-Bayan tampil dengan misi dan visi memperkasa golongan mu'alaf, khususnya melahirkan pendakwah mu'alaf. Ia menerusi pembinaan kompleks pengajian Islam Akademi Al-Bayan yang pertama di Malaysia, bertempat di Kampung Peguh, Melaka. Sempena 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini, ayuh sama-sama berinfak ke pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga infak ini menjadi saham berpanjangan di akhirat. Papa, kita mau pergi mana? Hari ini ada orang buat korban. Korban? Apa tu? Orang mu'alaf macam kita ni ada bahagian daging yang akan diberikan sumbangan. Ya ke Papa? Amin dah lama tak makan daging. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Daging korban ada lagi ke? Allah, daging korban dah habis abang. Tadi orang agih-agihkan. Kalau macam tu, tak adalah rezeki kami. Papa, Amin lapar. Kalau ada lemang ke rendang tu bawa lah ke sini. Saya memang suka, Man. Boleh. Jangan berkelah. Kita makan sama. Dek. Kenapa Papa? Bang, saya minta maaf. Tak. Ni duit baki awak tertinggal. Baki awak tadi ambil. Ambil. Abang. Abang ni beras tu tinggal ni. Okey bang kan? Ni Pak Li, berapa ringgit dah ni? Abang Mat. Salih. Kat sini punya Abang Mat. Tadi saya pergi pondok abang tadi. Tak ada orang. Ni ada daging tu abang. Negara Islam kutuk tindakan bakar Al-Quran. Berkuasa Sweden perlu mengambil tindakan segera terhadap pelaku membakar Al-Quran dan mengambil langkah serius untuk memerangi sentimen Islamofobia yang semakin membimbangkan di Sweden. Tindakan mencemarkan kitab suci ketika umat Islam di seluruh dunia menyambut Aidiladha adalah penghinaan kepada umat Islam dan melanggar prinsip sejagat menghormati dan memahami semua agama dan kitab suci mereka. Kementerian Luar dalam kenyataannya berkata perbuatan itu tindakan keji kali kedua berlaku di negara berkenaan selepas insiden pertama pada Januari lalu. Ketiadaan sebarang tindakan daripada pihak berkuasa Sweden dalam membendung tindakan provokatif ini boleh membawa kesan yang buruk terhadap hubungannya dengan umat Islam di seluruh dunia. Keputusan Mahkamah Sweden untuk membenarkan perbuatan keji ini berulang lagi bukanlah satu langkah yang progresif dalam usaha untuk meningkatkan rasa hormat dan persefahaman demi kebaikan umat manusia. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata Malaysia menyeru kerajaan Sweden untuk menghentikan memberi kelulusan kepada tindakan provokatif membakar Al-Quran.
Katanya ia jelas merupakan jenayah kebencian dan pelaku harus dipertanggungjawabkan. Tambahnya, kerajaan perpaduan amat bimbang dan marah dengan keputusan berulang untuk membenarkan tindakan keji itu atas nama kebebasan bersuara dan bahawa negara berdiri dalam solidariti dengan komuniti yang terjejas. Kemarin seorang lelaki berasal dari Iraq bertindak membakar Al-Quran di luar sebuah masjid di Stockholm, Sweden sehingga mencetuskan kemarahan termasuk Turkiye ketika Sweden berusaha menyertai Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Beberapa negara juga mengutuk tindakan lelaki warga Iraq yang menetap di Sweden membakar Al-Quran. Selain memberi amaran, ia membangkitkan perasaan marah umat Islam di seluruh dunia. Türkiye olarak tahrik siyasetine de, tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. We've said consistently that the burning of religious texts is disrespectful and hurtful, and what might be legal is certainly not necessarily appropriate. Freedom of speech is very important, but I think burning a religious book, it's not freedom of speech. It's another thing, it's a provocation. Belas terkorban dalam dua serangan bersenjata di utara Mali. Serangan yang berlaku di wilayah Gena dan Boya itu dipercayai dilakukan kumpulan ekstremis yang dikaitkan dengan Daesh. Dalam kejadian itu, sekumpulan lelaki bersenjata dilapor melepaskan tembakan secara rambang ke arah penduduk sejurus tiba. Beberapa individu turut diculik oleh pengganas. Insiden itu menyebabkan penduduk lari ke bandar yang lebih besar berikutan bimbang dengan serangan susulan. Sementara itu, 3 wilayah di sebelah timur Gabero, Gao dan Menaka sudah bergelut dengan krisis keselamatan malah menjadi lokasi serangan utama kumpulan berkaitan Daesh sejak awal 2022. Keganasan itu telah menyebabkan ratusan orang awam terkorban dan sebahagiannya telah berpindah ke bandar atau kem termasuk merentasi sempadan dengan Niger. 2 maut dalam tembakan di Konsulat Amerika Syarikat di Jeddah berhampiran Laut Merah. Mereka yang maut adalah pengawal keselamatan tempatan dan penyerang. Perkara itu disahkan jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat. Penyerang dikatakan telah ditembak oleh pasukan keselamatan Arab Saudi. Tiada kecederaan dilaporkan. Ketika berita ini ditulis, identiti mangsa dan penyerang tidak didedahkan. Pihak Kedutaan Amerika Syarikat dan konsulat sedang bekerja rapat bagi menyiasat kejadian yang berlaku. Bangunan konsulat berkenaan sedang dikuarantin bagi memastikan tiada pihak lolos. Segmen BA Niaga selepas ini. Perbankan memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemik, terutamanya dalam membantu peminjam yang masih terkesan dan menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan mereka. Oleh itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan menyaran bank-bank untuk terus menawarkan bantuan bayaran balik pinjaman kepada individu dan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang memerlukan, termasuklah bantuan penjadualan dan penstrukturan semula pinjaman mereka. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata beliau berpuas hati dengan komitmen yang ditunjukkan oleh institusi perbankan yang bersedia untuk membantu rakyat dan PKS. Katanya industri perbankan perlu terus menyokong pembangunan usahawan mikro terutama golongan rentan melalui inisiatif seperti iTekad yang menawarkan modal permulaan dan pembiayaan mikro dengan menggunakan sumber gabungan dana daripada institusi kewangan dan dana kewangan sosial seperti zakat. Dalam pada itu, beliau berkata peminjam yang bermasalah boleh mendapatkan khidmat nasihat secara percuma
dan bantuan bayaran balik pinjaman melalui agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Rabu lalu, Perdana Menteri telah mengadakan sesi dialog bersama-sama wakil sektor perbankan sebagai sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan untuk mendapatkan buah fikiran serta pandangan berkaitan ekonomi negara daripada segenap lapisan masyarakat. Perbincangan turut menyentuh dasar-dasar bagi memastikan industri kewangan di Malaysia kekal relevan dan inklusif dalam menyokong pertumbuhan ekonomi yang mampan. Ia dihadiri Timbalan Governor Bank Negara Malaysia BNM, Datuk Jessica Chiu serta pemimpin bank seperti AMMB Holdings Berhad, AmBank, Al-Rajhi Bank, Bank Islam Malaysia, CIMB Group Holdings Berhad, CIMB, HSBC Bank, Maybank, Public Bank, RHB Bank dan Standard Chartered Bank. Sesi dialog itu merupakan sesi ketiga seumpamanya yang diadakan bersama Perdana Menteri. Sebelum ini, beliau telah mengadakan pertemuan dengan pemimpin perniagaan dan pakar-pakar ekonomi. Segala pandangan yang dikongsikan akan digunakan untuk membentuk naratif ekonomi madani yang sedang dirangka bagi mencorakkan hala tuju ekonomi negara dalam tempoh jangka masa sederhana dan panjang dan akan dilancarkan Ogos tahun ini. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Herman, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.